Lukas 7. Setelah Yesus mengatakan segala perkara itu kepada orang ramai, dia pergi ke Kapernaum. Di situ, ada seorang ketua askar Roma yang mempunyai seorang hamba yang sangat dikasihinya. Hamba itu sakit dan hampir meninggal. Ketika ketua askar itu mendengar tentang Yesus, dia menyuruh beberapa orang pemimpin masyarakat Yahudi pergi kepada Yesus untuk meminta dia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka pergi kepada Yesus lalu memohon dengan sungguh-sungguh. Orang ini layak Tuhan tolong. Dia mengasihi bangsa kita dan bahkan membina rumah ibadat untuk kami. Yesus pergi bersama-sama mereka. Ketika dia hampir tiba di rumah itu, ketua askar itu mengutus sahabat-sahabatnya supaya berkata kepada Yesus, Tuan, janganlah bersusah-susah ke rumah saya. Saya tidak layak menyambut Tuan ke rumah saya. Saya sendiri pun tidak layak menghadap Tuan. Perintahkanlah sahaja, tentu hamba saya akan sembuh. Saya pun di bawah perintah perwira atasan, dan di bawah saya juga ada askar-askar lain. Apabila saya menyuruh seorang askar pergi, dia pun pergi. Dan apabila saya menyuruh seorang askar lain kemari, dia pun datang. Apabila saya menyuruh hamba saya buatlah ini, dia pun melakukannya. Yesus hairan mendengar hal itu. Dia berpaling lalu berkata kepada orang ramai yang sedang mengikutinya, Belum pernah aku jumpai orang yang beriman sebesar ini. Bahkan di kalangan orang Israel pun tidak. Ketika orang yang disuruh itu kembali ke rumah ketua askar, mereka mendapati hamba itu sudah sembuh. Tidak lama kemudian, Yesus pergi ke kota Nain. Pengikut-pengikutnya dan orang ramai pergi dengan dia. Ketika dia tiba di pintu gerbang kota itu, penduduk kota sedang menghantar jenazah keluar kota. Yang mati itu anak lelaki tunggal seorang balu. Banyak penduduk kota menyertai ibu itu. Apabila Tuhan melihat wanita itu, dia kasihan kepadanya, lalu berkata, Janganlah menangis. Setelah itu, dia menghampiri dan menyentuh usungan itu. Lalu, para pengusung pun berhenti. Yesus berkata, Hai anak muda, aku menyuruh kamu bangun. Pemuda yang dihidupkan semula itu duduk dan mula bercakap. Lalu, pemuda itu diserahkan oleh Yesus kepada ibunya. Semua orang takut, lalu memuji Allah. Mereka berkata, Seorang Nabi yang besar telah datang di kalangan kita. Allah sudah datang untuk menyelamatkan umatnya. Berita tentang Yesus tersebar di seluruh negeri dan di daerah sekitarnya. Pengikut Yohanes memberitahu Yohanes segala perkara ini. Yohanes memanggil 2 orang pengikutnya, lalu menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan Yesus. Adakah Tuhan orang yang dikatakan akan datang menurut janji Allah atau adakah kami harus menantikan seorang lain? Apabila mereka bertemu dengan Yesus, mereka berkata, Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepada Tuhan, adakah Tuhan orang yang dikatakan akan datang menurut janji Allah, atau adakah kami harus menantikan seorang lain? Kebetulan, pada masa itu, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dia mengusir roh-roh jahat dan mencelikkan mata orang buta. Oleh itu, Yesus menjawab utusan-utusan Yohanes, Pulanglah, beritahu Yohanes apa yang telah kamu lihat dan dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang berpenyakit kulit yang mengerikan menjadi sembuh, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan semula, dan berita baik daripada Allah dikabarkan kepada orang miskin. Berbahagialah orang yang tidak mempunyai keraguan terhadap aku. Setelah utusan-utusan Yohanes pergi, Yesus mula bercakap tentang Yohanes kepada orang ramai. Dia berkata, Apabila kamu pergi kepada Yohanes di padang gurun, apakah yang mahu kamu lihat? Sehelai rumput yang ditiup anginkah? Kamu keluar mahu melihat apa? Seorang yang berpakaian indahkah? Orang yang berpakaian demikian dan yang hidup mewah tinggal di istana. Katakanlah, kamu keluar mahu melihat apa? Seorang nabikah? Betul, bahkan lebih daripada seorang nabi. Yohanes itulah yang dikatakan dalam ayat Alkitab. Allah berfirman, Inilah utusanku. Aku akan mengutus dia terlebih dahulu
daripadamu, supaya menyediakan jalan bagimu. Yesus berkata pula, Hendaklah kamu tahu bahawa di dunia ini tidak ada orang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Tetapi orang terkecil antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah lebih besar daripada Yohanes. Orang ramai, termasuk para pemungut cukai, mendengar Yesus mengatakan hal itu. Merekalah yang mentaati perintah Allah dan mahu dibaptis oleh Yohanes. Tetapi, orang Farisi dan guru Taurat tidak mahu menerima apa yang dikehendaki oleh Allah bagi diri mereka, dan tidak mahu dibaptis oleh Yohanes. Yesus berkata, Dengan apakah dapat aku bandingkan orang zaman ini? Seperti apakah mereka? Mereka seperti anak-anak yang duduk di pasar. Kumpulan yang satu berseru kepada yang lain, Kami memainkan lagu perkahwinan untuk kamu, tetapi kamu tidak mahu menari. Kami meratap, tetapi kamu tidak mahu menangis. Yohanes Pembaptis datang. Dia berpuasa dan tidak minum wain. Lalu kamu berkata, dia dirasuk syaitan. Anak manusia datang. Dia makan dan minum. Lalu kamu berkata, lihatlah orang ini. Dia rakus, pemabuk, sahabat pemungut cukai, dan kawan orang yang dihina masyarakat. Walaupun demikian, kebijaksanaan Allah dibuktikan benar oleh perbuatan semua orang yang menerima kebijaksanaan itu. Seorang Farisi bernama Simon menjemput Yesus makan di rumahnya. Yesus pergi ke rumahnya lalu mulai makan. Di kota itu, ada pula seorang wanita yang hidup dalam dosa. Dia mendengar bahawa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu. Lalu, dia pergi ke situ sambil membawa sebotol minyak wangi. Dia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Dia menangis dan membasahi kaki Yesus dengan air matanya. Kemudian, kaki Yesus dikeringkan oleh wanita itu dengan rambutnya. Lalu, kaki Yesus diciumnya dan dituangi minyak wangi. Apabila orang Farisi yang menjemput Yesus melihat kejadian ini, dia berkata dalam hati, jika dia ini benar-benar seorang Nabi, tentu dia tahu bahawa wanita yang menyentuhnya itu hidup dalam dosa. Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak aku katakan kepadamu. Simon menjawab, katakanlah guru. Yesus berkata, ada dua orang lelaki berhutang kepada seorang peminjam wang. Yang seorang berhutang 500 keping wang perak dan yang seorang lagi 50 keping wang perak. Kedua-duanya tidak dapat membayar hutang. Oleh itu, orang yang meminjamkan wang menghapuskan hutang mereka. Yang manakah akan lebih mengasihi dia? Simon menjawab, pada pendapat saya, orang yang berhutang lebih banyak. Pendapatmu benar, jawab Yesus. Lalu, Yesus berpaling kepada wanita itu dan berkata kepada Simon, kamu nampak perempuan ini? Aku datang ke rumahmu dan kamu tidak menyediakan air untuk membersihkan kakiku. Tetapi wanita ini membasuh kakiku dengan air matanya dan mengeringkannya dengan rambutnya. Kamu tidak menyambut aku dengan ciuman. Tetapi wanita ini tidak henti-henti mencium kakiku sejak aku tiba. Kamu tidak menyediakan minyak untuk kepalaku. Tetapi wanita ini telah menuang minyak wangi pada kakiku. Sesungguhnya, kasihnya yang besar itu menunjukkan bahawa dosanya yang banyak sudah diampunkan. Jika seseorang menunjukkan kasih yang sedikit, hal itu bererti dia menerima pengampunannya sedikit juga. Lalu, Yesus berkata kepada wanita itu, dosamu sudah diampunkan. Mereka yang makan bersama-sama Yesus mula bertanya sesama sendiri, siapakah dia ini sehingga dapat mengampunkan dosa? Tetapi Yesus berkata kepada wanita itu, oleh sebab kamu percaya kepadaku, kamu diselamatkan. Pergilah dengan sejahtera